Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada dalam sesi live pada pagi ini. Jadi macam biasa, tuan-tuan sahabat-sahabat boleh share dulu live pada pagi ini untuk kita sama-sama ajak lebih ramai sahabat-sahabat kita untuk join, iaitu kita akan mengaji dulu. Kita mengaji, kemudian kita baca terjemahan dan saya maksud sedikitlah berkaitan dengan hukum tajwid. Jadi boleh share-share dulu. InsyaAllah sekejap lagi kita akan mulakan. Saya pun nak share sekejap link dalam grup khas. Grup khas sekejap. Dan juga boleh tap-tap like lah. Kalau hari tu kita live tu boleh dapat sampai 6,000 like. 6,000 like masa tu, insyaAllah. Jadi hari ni pun kalau boleh lebih kurang lah kita akan dapatkan, insyaAllah, dengan support daripada sahabat-sahabat kita. Dan insyaAllah bagi yang baru first time join live pada pagi ini, apa yang kita akan buat, sahabat-sahabat yang baru join lah, yang dah biasa join untuk sesi-sesi sebelum ni, mungkin dah tahu kita punya flow kan. Jadi kita akan baca setiap ayat satu persatu. Setiap ayat satu persatu, kemudian kita akan tengok kepada terjemahan ayat tersebut. Dan sekiranya ada yang perlu ditekankan ataupun dikupas berkaitan dengan hukum tajwid, saya akan terangkanlah untuk tuan-tuan dan sahabat-sahabat yang lain jelas dengan cara baca. Jadi penerangan tajwid tersebut ringkas saja, simple saja. Saya akan cover untuk mereka yang baru first time ataupun baru nak belajar Quran, iaitu dengan penerangan yang mudah. Dan juga saya akan raikan jugalah sahabat-sahabat kita yang mungkin dah mahir dalam bacaan Quran kan, iaitu saya sebut nama-nama hukum tajwid yang berkaitan. Jadi mereka yang baru nak belajar pun boleh join, dan juga mereka yang dah mahir pun boleh join. Jadi kita sama-sama ulang kaji lah untuk yang dah mahir dalam hukum-hukum tajwid. Kemudian yang baru nak belajar tu dia boleh belajar, ambil manfaat insyaAllah dalam sesi live ni. Okay. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat semua boleh bersedia. Kalau ada mushaf masing-masing boleh buka lah, supaya dapat catat ikut masing-masing punya mushaf. Kalau tak ada boleh tengok dekat skrin saja macam biasa. Jadi insyaAllah hari ni kita dah masuk juzuk yang ketiga, Alhamdulillah. Bermula daripada juzuk 1 hari tu, kita hari ni dah masuk juzuk yang ke-3, dan kita akan mulakan pada muka surat yang ke-42 lah hari ni insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat yang lain boleh, yang belum follow kita punya akaun TikTok, boleh follow. Semoga video-video yang dihasilkan tu dapat memberi manfaat lah kepada sahabat-sahabat yang lain, sama ada yang baru nak belajar ataupun yang dah belajar Quran. Semoga dapat memberi manfaat. Dan juga jangan lupa tap-tap like kita punya screen kan, tap like insyaAllah, supaya lebih banyak engagement dan lebih ramai sahabat-sahabat kita yang lain boleh komen, boleh join, komen pula, boleh join kita punya sesi live. Dan manfaat kebaikan tersebut insyaAllah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pun dapat sama tanpa dikurangi pun sedikit pahala. Okay, insyaAllah.
Jadi sebelum kita mulakan, saya nak sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan, untuk kita sama-sama mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, insyaAllah sahabat-sahabat yang lain, kita mulakan pada muka surat yang ke-42 hari ini, okay, surat 42. Jadi teruskan untuk share kita punya sesi live supaya lebih ramai yang dapat join, dan juga boleh tap skrin lah bagi siapa-siapa sahabat-sahabat yang nak join kita punya kelas yang secara percuma kita dah mulakan. Jadi yang berminat nak daftar tu boleh daftar lah dekat link dekat bio, tekan je dekat situ and pergi dekat atas sekali, tak silap saya. Okay, untuk pendaftaran lah, sebab kita hari ni insyaAllah kita akan masuk sesi yang ketiga dah sebenarnya. Cuma untuk sesi-sesi yang dah terlepas tu boleh tengok recording insyaAllah. Okay, tak kisah sama ada yang dah boleh baca Quran ataupun yang baru nak start. Okay, kita ada dua grup lah, untuk yang baru nak belajar dan juga yang dah boleh baca Quran. Okay, insyaAllah kita mulakan pada muka surat yang ke-42 hari ini, iaitu awal juzuk yang ketiga. Alhamdulillah. Okay, sekejap. Okay, insyaAllah sahabat-sahabat boleh bersedia, kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Okay, pastikan dot, okay, jangan ada lantunan sebab dot bukan huruf qalqalah. Okay, dot ini bukan huruf qalqalah, jadi jangan ada lantunan. Berhenti macam tadi je. Ba'dahum ala ba'd. Okay, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum. Okey, hati-hati. Dekat ain ni tak jelas tadi. Ya, sekali lagi. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Okey, sahabat-sahabat. Tengok dekat sini kita ada nun mati. Okay, kenapa? Kalau tengok nun mati ni macam biasa je kan, sahabat-sahabat tengok macam biasa, tapi kena berhati-hati supaya apa? Supaya tidak ada lantunan pada nun dekat sini. Kalau ada lantunan bermaksud nun tu qalqalah. Tapi disebabkan nun ini bukan huruf qalqalah, bukan daripada 5 huruf qalqalah. Okay, mungkin sahabat-sahabat yang tahu boleh join, boleh komen dekat bawah huruf qalqalah tu ada berapa dan apa je huruf dia. Okay, tapi nun kat sini bukan qalqalah, maka tidak boleh kita lantunkan. Contoh lantunan minhum, minhum. Kenapa boleh ada lantunan tu? Sebab kita punya lidah tu tidak berpegang betul-betul pada makhraj huruf nun. Tak betul-betul habis sebut nun dah nak sebut huruf selepasnya. Okay, jadi pegang betul-betul minhum. Minhum. Kita jangan gerakkan lidah. Pastikan lidah tu kena pada makhraj huruf nun. Okay, minhum. Dekat mana makhraj huruf nun? Hujung lidah. Hujung lidah kena le langit atas, bahagian ke depan sikit. Okay, jadi hati-hati dekat sini, jangan ada lantunan. Pastikan tidak ada lantunan. Okay, baik. Minhum man kallama Allah. Okay, berhenti kat sini pun boleh sebab ada tanda ni. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Okay, sahabat-sahabat dekat sini yang dah belajar Quran, dekat sini namanya ma'arid li sukun. Jadi kita boleh pilih baca 2, 4 ataupun 6 harakat.
Jadi sahabat-sahabat yang baru nak belajar Quran, nampak je tanda yang kecil ni, baca je 2. Okey, baca je 2 harakat, iaitu mad asli lah. Okey. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Okey, pastikan ha ini ha yang pedas. Okey, pastikan tuan-tuan, sahabat-sahabat, pedaskan ha tersebut. Okey, macam mana cara nak pedaskan? Saya selalu ulang, iaitu kita kena senyumkan mulut kita. Senyumkan lebar-lebar mulut untuk pastikan ha ini ha jadi pedas. Wa ayyadnahu bi ruhil. Kena senyum. Okey, kena senyum. Dia membantulah supaya ha ni jadi lebih pedas. Okey, kemudian sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak huruf da? Da salah satu daripada huruf qalqalah. Jadi kena ada lantunan. Wa ayyadna. Cuma lantunan tu dia sedikit saja. Comel-comel je. Sebab dia sahabat-sahabat yang belajar Quran tajwid, iaitu qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra. Okey, waalaikumsalam Puan Zai. Okey, selamat pagi. Okey, kita sambung lagi. Walau syaa Allahu maqtatala allazina min ba'dihim. Okey, sahabat-sahabat, cuba tengok dekat sini. Walau syaa Allah. Allah, pastikan a. A ini disebutkan dengan sempurna. A, bukan o. Walau syaa Allah. Itu dah jadi o. Tak jadi a dah. Okey, hati-hati. Bila mana hamzah ni bertemu dengan lafzul jalalah. Sebab lafzul jalalah ni dibaca dengan tebal. Sebab sebelumnya baris atas kan. Walau syaa Allah, tapi pastikan a tu dijelaskan bunyi a, bukan o. Walau syaa Allahu maqtatala allazina min ba'dihim. Okey, qaf qalqalah, pastikan ada lantunan. Lantunan yang sedikit. Detakkan sedikit lah sebab dia qalqalah sughra. Maqtatala allazina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Okey, sahabat-sahabat, cuba tengok dekat sini kita ada mim yang kecil ni, ekornya ke bawah. Mim kecil, ekornya ke bawah. Okey, sahabat-sahabat yang dah mahir Al-Quran, tajwid, di sini namanya apa? Namanya iqlab. Okey, bacaan iqlab. Okey, bacaan iqlab selalu dah ulang. Ada 2 cara baca, iaitu kita rapatkan bibir atas dan bibir bawah dengan sempurna, ataupun kita adakan sedikit regangan. Okey, adakan sedikit regangan. Mim ba'dihim. Okey, mim ba'dihim. Kalau saya secara peribadi pilih pendapat yang rapatkan bibir atas dan juga bibir bawah secara sempurna. Okey, mim ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Okey, nampak? Sahabat-sahabat yang baru belajar Quran, jangan risau. Kita belajar melalui simbol. Okey, tengok dekat sini. Ada tandanya, tanda mat ataupun ombak lah. Macam ombak macam tu kan. Selepasnya bukan huruf bersabdu, maka sahabat-sahabat boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, sahabat-sahabat yang dah mahir Quran, namanya apa dekat sini? Namanya adalah mad wajib muttasil. Okey, kita baca 4 ataupun 5 harakat. Okey. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Okey, ni pun sama. Nun mati, hati-hati jangan ada lantunan, jangan ada qalqalah. Faminhum. Sebenarnya qalqalah, kalau sahabat-sahabat perasan, yang biasa terjadi sebab apa? Sebab kita tak betul-betul pegang pada makhraj dia. Ataupun kita, orang panggil apa, kalut. Kalut ni terburu-buru lah. Terburu-buru sangat nak sebut huruf selepasnya. Jadi ada lantunan secara tiba-tiba. Jadi relax baca perlahan-lahan. Faminhum. Faminhum. Okey.
Faminhum man amana wa minhum. Okey. Pastikan tidak ada lantunan pada huruf nun yang sukun ini. Dan kita nampak mim yang bersabdu macam biasalah. Mim bersabdu ataupun nun bersabdu kita kena dengung dengan kadar 2 harakat. Cuma sahabat-sahabat yang dah belajar dekat sini pun kita ada mim bertemu mim, mim mati bertemu mim, kita panggil dia idgham syafawi. Ni pun sama, mim mati bertemu mim, idgham syafawi. Nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki. Senang je. Okay, kita ulang kaji secara ringkas macam tu lah. Bila ulang kaji macam tu, banyak kali kita sebut, insyaAllah sahabat-sahabat kita yang tengah belajar tajwid dan sebagainya lebih mudah untuk ingat dan lebih mahir insyaAllah. Siti Hawa izhar. Yang mana izhar? Yang man tu kan? Man mana ataupun minhum. Betul. Izhar. Bacaan izhar. Okey, sambung lagi. Walau syaa Allah. Okey, kita jumpa lagi pastikan bukan Allah. Okey, Allah. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Okey, qalqalah. Jadi dia berada di hujung kalimah ataupun hujung perkataan, maka di sini sahabat-sahabat yang mahir iaitu bacaan qalqalah kubra, qalqalah kubra. Okey, baik. Kita tengok pada terjemahan ayat yang ke-253 sahabat-sahabat. Okey, kita baca kemudian kita tengok terjemahan untuk kita sedikit sebanyak fahamlah apa yang kita baca tu. Okey, insya-Allah. Tilkar rusulu faddalna. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Dalam kalangan mereka ada yang secara langsung Allah berfirman dengan mereka, dan sebahagian yang lain pula ada yang ditinggikan beberapa darjat. Dan kami berikan Isa putera Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuatkannya dengan Ruhul Qudus. Okey, Ruhul Qudus dekat sini ada nota sini, saya tolong bacakan. Menurut sebahagian mufassir, yang dimaksudkan dengan Ruhul Qudus ialah malaikat Jibril. Okey. Jika Allah kehendaki, nescaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh setelah sampai bukti-bukti kepada mereka. Tetapi mereka bertelingkah. Maka ada dalam kalangan mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Jika Allah kehendaki, mereka tidaklah saling membunuh, tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Okey, sahabat, kita teruskan lagi ayat yang seterusnya 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Okey, sahabat-sahabat, cuba tengok dekat sini. Kita nampak lagi qaf qalqalah, jadi lantunkan. Qalqalah surah, qalqalah surah. Mimma. Okey, mimma pastikan mim yang bersabdu dengung dengan cukup 2 harakat. Okey. Mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fih. Okey, nampak dekat sini tanwin berbaris di hadapan 99 macam ni. Okey, saya selalu ulang. Kalau nampak 99 macam ni, kita baca dengung. Okey, dengung kecuali. Okey, kecuali apa? Selepasnya huruf lam ataupun ra. Jadi dekat sini huruf lam, maka tidak boleh kita baca dengung. Kalau tak baca dengung, nak baca apa? Kita baca iaitu idgham bila gunnah. Kenapa idgham? Sebab kita kena masuk dalam huruf lam yang bersabdu. Okey, tapi bila gunnah tanpa ada dengung. Okey, ayyatiya yaumul la, ayyatiya yaumul la bay'un fih. Okey, nampak dekat sini. Ini contoh 99 ataupun tanwin. Selepasnya bukan lam ataupun ra, maka dengung. Kalau 99 selepasnya lam ataupun ra, maka tak boleh dengung. Macam tu je. Dia punya formula untuk sahabat-sahabat kita yang baru belajar. Ini formula yang sangat mudah lah, yang membantu sahabat-sahabat yang baru belajar untuk baca dengan betul. Okay, tak keliru dengan nama dan sebagainya. Nampak 99, selepasnya lam ataupun ra, maka jangan dengung.
Nampak 99 selepasnya selain lam ataupun ra, maka dengung. Macam tu je. Okey. Simple je, kita buat mudah-mudah insya-Allah. Wala khullatun wala syafa'ah. Di sini pun kita nampak lagi kan. 99 selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Dengung berapa harakat? Kena dengung 2 harakat lah. Macam biasa, dengung 2 harakat. Okey. Wala khullatun wala syafa'ah. Okey, kalau ta ni, ta bulat macam ni. Okey, kalau berhenti bunyinya macam ha, bunyi macam ha, jangan syafa'at. Okey, kalau syafa'at bermaksud ta ni ta yang terbuka tu. Okey, ta yang satu lagi. Wal kafiruna humudz zalimun. Okay, sahabat-sahabat, huruf za ni makhrajnya macam huruf za yang nipis. Okay, cuma pangkal dia terangkat. Jadi pastikan betul keluar tempat huruf za ni. 254 kita baca terjemahan sahabat-sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya hari ketika tiada lagi jual beli, tiada lagi persahabatan dan tiada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Okey, kita teruskan lagi. Ni ayat yang sahabat-sahabat dah biasa bacalah. Kita panggil ayatul kursi. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu la. Okey. Dekat sini nampak tak? La ni pastikan kita dengung. Kita baca panjang berapa harakat, nampak? Ada tanda ombak, selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka baca 4 ataupun 5. Sahabat-sahabat yang dah belajar Quran, mahir tajwid, dekat sini jadi mad jaiz munfasil. Okey, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Okey, sahabat-sahabat nampak? Kita jumpa banyak hari ni tanwin yang berbaris di hadapan. Okey, 99 macam ni, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Okey, di sini idgham ma'al gunnah. Kita dengung dengan gunnah, dengan 2 harakat. Okey. Okey, kemudian dekat sini kita ada madlin. Waw yang mati ataupun ya yang mati, kita berhenti pada perkataan tersebut, akan ada madlin bagi sahabat-sahabat kita yang belajar tajwid. Cuma yang tak belajar tajwid jangan risau, nampak je waw mati, ada tanda mati, bukan waw kosong, ada tanda mati macam ni. Sebelumnya mesti berbaris di atas lah. Seperti berbaris di atas, maka kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat masa kita nak berhenti tu. Tapi kalau kita sambung wala naumul lahu, maka tidak ada hukum mat ataupun tidak ada panjang dekat waw mati ni. Okey, kalau kita berhenti sahaja akan ada panjang. Wala naum. Okey, ataupun 4. Wala naum ataupun 6. Wala naum. Okey, boleh pilih lah. Dia sama macam ma'arid li sukun. Maksudnya yang terjadi bila mana kita wakaf sahaja. Okey, sambung. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Okey, pastikan dad tidak ada lantunan. Fil ard. Bukan macam tu. Fil ard. Macam tu je. Okey, sahabat-sahabat kita yang mungkin ada soalan dan sebagainya, kekeliruan, boleh komen je terus dekat ruang komen, insya-Allah saya perasan saya bacalah, saya bantu insya-Allah. Okey, kita sambung lagi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Okey, satu lagi huruf za. Za ni salah satu huruf yang famous lah. Famous apa? Famous orang lantunkan. Famous orang lantunkan. Jadi dekat sini kenapa tak boleh lantun? Sebab dia bukan qalqalah. Okey, sahabat-sahabat kita yang mungkin tahu huruf qalqalah tu apa, boleh komen dekat bawah. Kongsikan dengan sahabat-sahabat kita yang baru join ataupun yang baru nak belajar ni. Okey, huruf qalqalah tu ada 5 kan? Boleh komen apa huruf qalqalah. Jadi za ni bukan huruf qalqalah, jadi tak boleh lantun. Illa bi'idnih. Kemudian dekat sini kita nampak formula ombak ataupun tanda mat ni macam ombak bertemu dengan huruf selain daripada sabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat.
Okay, sahabat-sahabat yang dah mahir tajwid, dekat sini namanya apa? Namanya adalah maksilah tawilah. Maksilah tawilah. Kita baca panjang. Ha bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Okey, kemudian kita sambung lagi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Okay, pastikan hamzah hujung sekali ni berbunyi ataupun dibunyikan. Dibunyikan sya. Okay. Nampak dekat sini kita ada contoh untuk tanwin berbaris di bawah. Okay. Selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Lam sebelum selain lam atau ra, maka baca dengung. Kat sini namanya idgham ma'al gunnah ataupun wajibul gunnah lah. Okey, kat sini pun kita nampak lagi maksilah tawilah tapi versi yang tanda ya macam ni. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين. Okey, sahabat-sahabat nampak tak dekat sini? Kenapa kita tak bunyi lam ni? La ikraha fil din. Sebab apa? Sebab lam ni kosong. Tidak ada tanda mati ataupun baris. Maka sahabat-sahabat tanpa fikir panjang, abaikan mana-mana huruf yang tidak ada tanda. Maksudnya kosong macam ni lah. Macam lam ni. Okay. La ikraha fid din. Terus masuk ke dalam huruf yang seterusnya, iaitu huruf yang bersabdu. Huruf da lah dekat sini. Pun sama juga. Nampak tak? Kaedah dia sama. Nampak huruf ni kosong, abaikan. Terus masuk dalam huruf bersabdu. Qad tabayya. Qad tabayya. Okay. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa لا انفصام لها والله سميع عليم. Okey, sahabat-sahabat, cuba nampak dekat sini, cuba tengok dekat sini. Ada tanwin juga, tapi tanwin ni bukan tanwin yang 99. Okey, kalau tanwin 99, selepasnya huruf lam, selain lam ataupun ra, kita baca dengung kan? Tapi dekat sini tanwin 69. Tanwin rupanya macam 69. Maka 69 ni sama kaedah dia dengan tanwin yang selari. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bacaan izhar, bacaan jelas. Sami'un alim tanpa ada dengung. Wallahu sami'un alim. Macam tu. Okey? Mudah saja. Alhamdulillah kita selesai. Kita tengok pada terjemahan dulu sebelum ke muka surat seterusnya. La ikraha fid din. Oh ya, sahabat-sahabat, kita lupa baca terjemahan ayat yang atas tadi. 255 tadi. Allahu la ilaha illahu tu. Okey, kita tengok terjemahan sikit ayat kursi. Terjemahan yang ayat kursi yang selalu kita baca tu, terjemahan dia, Allah tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang mengatur makhluknya secara berterusan, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan dan apa yang di belakang. Apa yang ada di hadapan dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Luasnya kursi Allah, yakni ilmunya dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya.
dan dia maha tinggi lagi maha besar. Kemudian yang terakhir tadi, la ikraha fid din, tiada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbezaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada taghut. Okey, apa maksud taghut dekat sini? Iaitu syaitan dan semua yang disembah selain daripada Allah, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh, yakni kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita, kita dah selesai untuk muka surat yang pertama pada hari ini, dan juga juzuk yang pertama bagi juzuk yang ketiga. Muka surat yang pertama bagi juzuk yang ketiga. Kita baru masuk juzuk yang ketiga hari ini, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, kita teruskan lagi. Dia bacaan untuk muka surat yang kedua. Bacaan muka surat yang kedua, iaitu muka surat yang kedua hari inilah. Muka suratnya muka surat 43. Okey, sekejap saya setting sekejap. Okey, nampak Okey, sahabat-sahabat, kita teruskan lagi muka surat yang seterusnya 43, ayat 257. Okey, yang baru join, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa follow kita punya social media, TikTok dan lain-lain lah. Dan untuk yang baru first time join, kita akan baca satu persatu ayat, kemudian kita terjemah dan juga kita kupas sedikit berkaitan dengan hukum tajwid. Okay, yang berminat untuk join kelas yang percuma, kita ada kelas percuma, ada kelas yang berbayar. Untuk kelas yang percuma boleh daftar di link dekat bio. Yang nak kelas personal secara private pun boleh tekan link dekat bio juga. Ada dekat situlah pilihan. Okey, kita sambung lagi sahabat-sahabat untuk muka surat yang ke-43, muka surat kedua hari ini insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ni pun ayat yang biasa tuan-tuan sahabat-sahabat kita baca setiap hari. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Okey sahabat-sahabat, nampak dekat sini kita ada yang baris tanda mat ataupun ombak. Selepasnya bukan sabdu, baca 4 ataupun 5. Ombak, selepasnya bukan sabdu, baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, kemudian mim bersabdu, baca dengung 2 harakat. Okey, nun bersabdu, baca dengung 2 harakat. Senang saja. Okey, ila zulumat masuk dalam terus huruf yang bersabdu. Sebab apa? Sebab lam ni kosong. Yang sahabat-sahabat yang belajar, dekat sini kita ada namanya hukum alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Okey. Ulaika ashabun nar. Okey, asha bukan osha. Bukan osha. Sebab apa jadi osha? Sebab sad ni huruf isti'la, huruf yang tebal. Maka hati-hati dekat sini. Ulaika asha jelaskan sebutan a. Ulaika ashabun nar. Okey, pastikan ha pedas. Kalau belajar hukum ra dekat sini kena baca tebal. Kena baca dengan tebal. Okey. Ra sukun yang mendatang, sebelumnya baris, sebelumnya ada mat, dan sebelum mat tu huruf yang berbaris di atas. Hum fiha khalidun. Okey, kita tengok terjemahan ayat 257. Allahu waliyul ladzin. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya, yakni iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Mereka lah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Okey, kita teruskan lagi.
Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk. Okay, pastikan ada bunyi juga kaf ni. Walaupun kita berhenti dekat sini, pastikan bunyi kaf mati tersebut. Mulk. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita baca mul, maksudnya tak ada huruf kaf. An atahullahul mul. Tak ada huruf kaf tu hilang. Tak boleh. Walaupun kita berhenti, kena bunyikan huruf kaf yang mati tersebut. Kemudian kita nampak sini. Ombak. Kalau ombak selepasnya bukan sabdu, maka kita baca 4 ataupun 5. Tapi dekat sini, ombak selepasnya huruf sabdu. Maka bacalah 6 harakat. Dan dekat sini sahabat-sahabat yang belajar tajwid, namanya adalah mad lazim kalimi musaqqal. Kenapa musaqqal? Sebab ada sabdu. Kita baca sabdu dekat sini. Jadi alam tara ila alladhi hajja. 6 harakat. Okey. إذ قالوا okey, sekali lagi. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Okey, sahabat-sahabat, cuba tengok dekat sini. Mungkin sahabat-sahabat kita ada yang keliru. Ni nak baca panjang ataupun pendek? Ni nak baca panjang ataupun pendek? Jadi dekat sini baca pendek, Qala ana uhyi wa umit. Okey, macam tu. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha. Okay, kita ulang balik atas ni. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Okay, pastikan ada qalqalah ba ni. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Okay, sahabat-sahabat, cuba tengok dekat sini. Okay. Okay, dekat sini kafar. Ra ni bacaan ra, dekat sini bacaan ra yang tebal. Sebab apa? Sebab ra sukun sebelumnya berbaris di atas yang huruf fa ni. Fa ni baris di atas. Jadi kena baca dengan tebal. Kafar. Macam tu. 258. Alam tara ila alladhi hajja. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim mengenai Tuhannya kerana Allah telah memberinya kerajaan, yakni kekuasaan. Okey. Menurut sebahagian riwayat adalah Namruz, Raja Babylon. Dekat sinilah memperhatikan orang ni. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari daripada timur, maka terbitkanlah ia daripada barat. Okey. Dekat sini ni, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Maksud dia, menghidupkan ialah membiarkan hidup. Dan yang dimaksudkan dengan mematikan ialah membunuh. Perkataan itu untuk mengejek Nabi Ibrahim. Maka bingunglah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Okey, sahabat, kita teruskan lagi ayat yang seterusnya. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. Okay, nampak tak? Nampak tak di sini? Tanwin. Selepasnya bukan lam atau ra, maka dengung. Dengung berapa harakat? 2 harakat. Okay, ala qaryatin wahiyah khawiyah. Okay, ta bulat. Okay, kalau kita berhenti, kena baca dengan bacaan bunyi dia ha khawiyah. Okay. Wahiya khawiyatun ala urushiha.
Okey, nampak tak? Dekat sini ada tanwin ni. Kalau kita sambung dekat sini tanwin bertemu dengan huruf bukan. Maksudnya tanwin yang 69 ni kita baca dengan jelas. Tanpa fikir panjang lah. Nampak je 69 macam ni, baca izhar. Iaitu dengan baca jelas. Khawiyatun. Okey, maksud jelas tu, jelaskan bunyi nun tu. Khawiyatun. Okey. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه. Okay, sahabat-sahabat, nampak tak dekat sini? Nampak macam alif kan? Tapi bukan alif kosong. Maka kita jangan baca. Jangan baca. فأماته الله 100, terus pendek. فأماته الله 100. Okay, kemudian nampak lagi sukun, tanwin berbaris bawah. Tak kisahlah baris bawah ke atas ke. Selepasnya bukan lam atau ra, maka jangan baca maka kita baca dengan dengung. Jangan baca dengan izhar ataupun idgham. Okey, dan juga mim yang bersabdu baca 2 harakat. Qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Okey, kita jumpa lagi mad lin, boleh baca 2, 4 ataupun 6. Hanya berlaku bila mana kita waqaf saja. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى dari sekali. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Okey, pastikan ha di sini ha yang pedas, sahabat-sahabat. Okey, ha yang pedas. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Okey, nampak tanwin. Okey, selepasnya bukan lam atau ra, maka baca dengan dengung 2 harakat. Ikhfa, bacaan ikhfa. Okey, kita tengok terjemahan ayat yang terakhir, muka surat yang ke-43, 200 ayat 259. Okey, agak panjang sedikit tapi tak apa, kita baca juga. Au kalladhi marra ala qaryah, atau seperti orang yang melalui sebuah negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi runtuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur, lalu Allah mematikannya. Orang itu, yakni selama 100 tahun, kemudian dibangkitkannya, menghidupkannya kembali, dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, yakni orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Belum, lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah keldaimu, yakni yang telah menjadi tulang belulang sebab lama sangat. Dan agar kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang-tulang belulang keldai itu. Mana? Lihatlah tulang belulang keldai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah jelas baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Okay, Alhamdulillah, selesai surat yang ke-43. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, saya minta izin kita stop awal sikit hari ni. Okay, untuk habis
43 insya-Allah kita sambung esok hari pada jam 9 pagi juga sahabat-sahabat pada muka surat yang ke-44 pula insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat kita yang baru first time join teruskan, kita jumpa esok insya-Allah pada muka surat 44. Jadi kita baca Al-Quran sama-sama setiap pagi. Okey, sama-sama setiap pagi insya-Allah. Kalau tak ada live pun sahabat-sahabat boleh baca sendirilah. Yang baru belajar dan sebagainya tak ada masalah, baca ikut kemampuan. Okey, yang baru nak belajar tu ataupun nak kemaskan tajwid dan sebagainya boleh joinlah kelas kita. Boleh tekan link dekat bio untuk maklumat lanjut. Kita ada kelas percuma insya-Allah malam ni untuk sesi grup yang pertama. Grup yang pertama ni grup yang baru nak mula belajar Al-Quran. Jadi kita akan mulakan malam ni sesi yang ketiga. Okay, untuk sesi yang sebelum ni ada recording lah, yang baru nak join ataupun yang terlepas kita ada recording untuk kelas-kelas tersebut. Jadi macam mana nak join, boleh daftar dekat link dekat bio, ataupun yang mungkin nak join kelas secara private ataupun lebih fokus lah one to one dengan guru, sama ada ustaz ataupun ustazah. Kalau dewasa tu kita memang ikut jantina lah. Kalau pelajar perempuan akan belajar dengan ustazah, kalau pelajar lelaki akan belajar dengan ustaz. Okay, untuk kelas private personal boleh tekan link dekat bio juga untuk daftar insya-Allah. Okay, itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan yang join pada hari ini, yang konsisten. Kalau nak join group community pun kita ada juga. Dalam tu kita akan update info dan sebagainya, ilmu ataupun yang berkaitan, supaya dapat bantu sahabat-sahabat kita untuk lebih mahir baca Quran. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kita jumpa sesi esok hari live juga insya-Allah pukul 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.